membuat bimbingan kepada ummahnya. Setiap orang ini dia ada bahagian zina, kalau fokus pada zina. Tapi punca berlakunya zina ia datang daripada penglihatan. Maka penglihatan ini hendaklah kita pastikan kita melakukan mujahadah. Pastikan penglihatan kita ini diminta supaya tidak menurut kepada amarah, nafsu amarah yang mendorong kepada kejahatan, dan pastikan kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah di atas kesalahan yang kita lakukan. Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu dengan pemeliharaan yang sepatut baginya, dengan pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya itu. Oleh kerana itu pelihara betul-betul tentang anggota yang dikurniakan oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, Allah kurnia mata, syukur sangat-sangat. Kalaulah kita tidak ada mata, kita tak tahu sejauh mana kita boleh untuk meneruskan perjalanan. Tuan-tuan sekalian, pelihara betul-betul pemeliharaan mata yang telah Allah SWT kurniakan. Apa yang mata nak? Mencari jalan, mendekati diri kepada Allah. Allah kurniakan mata, kita sanggup pandang laptop tuan-tuan sekalian 12 jam satu hari. Tapi tuan-tuan sekalian, 5 minit kita tidak sanggup memandang mushaf Al-Quranul Karim. Kita sanggup untuk melakukan pelbagai perkara, tetapi kita tidak sanggup guna mata kita ini untuk memandang perkara-perkara yang telah diberikan oleh Allah untuk kita lihat. Al-Quranul Karim, hadis Nabawiyah, kita baca ke tidak hadis, kita lihat ke tidak Sahih Bukhari, untuk kita mengambil bimbingan daripada Nabi SAW. Kita sanggup habiskan novel yang panjang. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang 3 hari kita ambil masa. Khususnya daripada kalangan golongan wanita suka baca novel. Kita suka 3 hari ambil masa. Tapi tuan-tuan sekalian, menyemak bacaan Al-Quran kita tidak gemar. Oleh kerana itu balik kembali amanah mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Tuan-tuan sekalian, kita tak jangka apa berlaku kepada diri kita. Siapa boleh berdabik dada, aku jamin aku selamat. Tuan-tuan sekalian, rakan-rakan kita daripada penumpang pesawat MH370, mereka yakin mereka akan selamat. Mereka harap mereka selamat dan tidak pernah terlintas akan berlaku petaka dalam perjalanan. Tapi tuan-tuan sekalian, akhirnya mereka tidak tahu ke mana. Kita doakan mereka semua selamat. Tapi tuan-tuan sekalian, persoalannya, kalaulah berlaku bencana, kita yang berada di tempat tersebut, apa jaminan untuk diri kita? Kalaulah berlaku bencana, kita melakukan kerja-kerja tuan-tuan sekalian yang sangat berisiko. Baru-baru ini di Kertih, saya mendapat maklumat seorang pekerja kontraktor jatuh daripada tempat kerjanya, meninggal di tempat kejadian. Apa jaminan yang kita bawa? Adakah kita boleh selamat sepanjang masa? Apakah amanah penglihatan yang Allah SWT beri ini sudah cukup untuk kita membawa diri kita kepada Allah? Tuan-tuan sekalian, sebab itu kalaulah kita rasa pekerjaan ini sangat besar, pekerjaan ini maknanya kita duduk, amalan ini, kerja buat kita atas dunia ini, di atas dunia yang sementara ini untuk menuju akhirat itu besar, maka engkau peliharakan anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Tuan-tuan sekalian, ini suatu peringatan yang sangat penting daripada para alim ulama seperti pengarang kitab ini. Maka kaki itu yang dinanti-nantikan baginya berjalan di dalam kebun-kebun syurga dan mahliganya. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada nikmat di dunia dan juga di akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Bagi mata, yang dinanti-nantikan baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka patut sangat dipeliharakannya dengan sebaik-baiknya dan dimuliakannya dengan sehabis-habis mulia, dan tiada dikotorinya dengan memandang yang haram. Tuan-tuan sekalian, hujung pada bab ini
Pengarang kata kaki yang kita guna di hari dunia, pada hari akhirat, kaki inilah yang dinanti-nantikan untuk berjalan dalam kebun syurga. Syurga ini, tuan-tuan sekalian, ia tidak boleh dibuat gambaran. Kata Nabi, "Man la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar." Tidak ada mata yang mampu membayangkan bagaimana bentuk syurga. Tuan-tuan pergilah mana-mana tempat yang paling indah di atas dunia ni. Kita pergi satu taman, taman tersebut paling indah. Taman tersebut ada bunga, taman tersebut ada buah-buahan yang sangat bersih, yang sangat segar. Kita bayangkan inilah seperti syurga. Jawabnya tidak. Syurga lebih hebat, syurga di luar daripada bayangan mata kita. Wala uzunun sami'at, sekalipun hebat penceramah menceritakan nikmat syurga, sekalipun tuan cukup mendengar hebatnya syurga ini, ia bukan lagi seperti yang digambarkan melalui telinga kita. Wala khatra 'ala qalbi bashar, termasuk lintasan hati. Lintasan hati kita ni, kita bayang syurga macam ni, syurga hebat macam ni, canggih macam ni, sebenarnya bukan lagi. Syurga terlalu hebat, tapi Allah tak izin untuk kita lihat. Allah tidak tunjuk kepada kita untuk menguji siapa yang paling baik kerja buat di atas dunia. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup. Tuan-tuan sekalian, Allah yang buat mati, Allah buat hidup. Apa tujuan mati dan hidup? Untuk uji siapa yang paling terbaik sekali amal perbuatannya di atas dunia. Tuan-tuan sekalian, ulama tafsir menarik perhatian kita semua. Mengapa Allah Ta'ala dahulukan mati, tidak dahulukan hidup? Tidakkah kita ni hidup dulu baru kita mati? Sekarang ni kita hidup, mati datang kemudian. Mengapa Allah Ta'ala sebut khalaqal maut? Dia yang ciptakan mati, lepas tu baru hidup. Untuk memberi suatu perhatian kepada kita, tuan-tuan sekalian, mati itu adalah proses yang sangat penting. Hidup sangat sementara. Mati datang, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak buat apa. Kalaulah kita hidup, enjoy masa kita hidup, sangat bergembira masa kita hidup, apa pun kita boleh buat ketika kita hidup. Tapi tuan-tuan sekalian, saat datangnya kematian, kalaulah kita nak bertaubat, kita tak mampu bertaubat. Apa yang mampu untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba? Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, Allah beri peringatan. Dia yang menciptakan mati, Dia yang menciptakan hidup. Tujuan mati dan hidup ini untuk uji siapa yang paling baik kerja buat di atas dunia. Kalaulah dia yang paling terbaik dapat syurga, maka bayangannya, tuan-tuan sekalian, kaki tersebut berjalan dalam kebun-kebun syurga. Tangan itu yang dinanti-nantikan baginya mencapai buah-buahan syurga, minuman syurga. Tuan-tuan sekalian, segala makanan di dunia ini sementara lazatnya, tetapi kehebatan makanan daripada syurga tidak ada tolak banding, yang tidak pernah untuk dinikmati oleh kita sepanjang kita duduk di atas dunia. Sebab tu Allah Ta'ala tawarkan suatu benda yang sangat istimewa. Dia tak ada, tuan-tuan sekalian, kita nak duduk di tengah-tengah, dia tak ada. Kita kata aku nak tengok dulu syurga ataupun neraka, aku nak duduk di tengah, tak boleh. Kita mesti membuat pemilihan. Apakah jalan syurga yang kita nak pilih, ataupun kita nak pilih jalan menuju ke neraka. Tuan-tuan sekalian, sebab itu datang nafsu yang ketiga. Daripada nafsu ammarah naik pada nafsu lawamah, akhir sekali kita akan naik kepada nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri ilham. Apa yang perlu dia buat, pilihan bagaimana yang perlu untuk dilakukan oleh Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Serta Allah ilhamkan kepadanya untuk kenal jalan yang membawanya kepada kejahatan, jalan yang membawanya kepada ketakwaan. Tuan-tuan sekalian, dapat nafsu ni sudah cukup baik. Daripada nafsu lawamah, kita cela dosa yang kita buat, kemudian naik kepada mulhamah. Kita tahu apa yang perlu kita buat berdasarkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada kita semua. Pada waktu tersebut, tuan-tuan sekalian, sangat beruntung dan berjayalah orang-orang yang telah menyucikan jiwa mereka.
Tuan-tuan sekalian, mata kita proses mula daripada mata. Nak hilangkan kotoran daripada mata. Siapa yang berusaha zakkaha, maka dia berjaya. Wa qad khaba man dassaha, hampalah orang yang menjadikan dirinya pada waktu tersebut susut dan terbenam kebersihannya. Dia membiarkan matanya bergelumang dengan maksiat, anggota tubuh badannya bergelumang dengan maksiat. Qad khaba man dassaha, sangat hampalah kalau dia melakukan perkara tersebut pada dirinya. Tuan-tuan sekalian, kita harap kita naik kepada darjah mulhamah. Daripada mulhamah, kita berusaha lagi sehinggalah kita berjaya kepada peringkat nafsu mutmainnah, seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah oleh kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Tuhan. Masuklah oleh kamu dalam kumpulan hamba-Ku dan masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Diceritakan tuan-tuan sekalian, salah seorang yang mendapat pengiktirafan di dunia seperti ini adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi yang pada waktu lahirnya telah didoakan oleh Nabi dengan doa yang cukup hebat. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu jadikan dia faqih, mendalam ilmu agamanya, dan kamu jadikan dia mahir dalam ilmu ta'wil Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saat dia meninggal dunia, para sahabat yang terlibat kafan dan menguruskan jenazahnya menyaksikan peristiwa yang hebat. Kerana jiwa yang hebat ini dikurniakan dan ditunjuk oleh Allah kehebatannya. Sedang di kafan, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba terbang seekor burung putih yang bersih, terus menyusup dan masuk ke dalam lengan bajunya dan rapat berada dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diusahakan untuk dikeluar tetapi gagal, sehingga para sahabat membuat suatu ukuran dan suatu keputusan. Ini semua adalah simbolik daripada Allah. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahawa Ibnu Abbas mendapat satu teman walaupun dalam tanah perkuburan. Apa ceritanya? Simbolik ilmu Ibnu Abbas berkembang seluruh dunia, pergi ke rata-rata tempat, dan ia ditemani oleh seekor burung yang tidak pernah dilihat, yang cukup bersih dan suci. Akhirnya ambil keputusan kekalkan. Tak apalah dia nak duduk bersama dengan Ibnu Abbas. Ini tanda daripada Allah. Dikebumikan, tuan-tuan sekalian. Akhirnya kedengaran bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang cukup lunak dan bacaannya sangat merdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sedang para sahabat mengebumikan, tuan-tuan sekalian, kedengaran ayat, wahai jiwa yang tenang, baliklah oleh kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan engkau berpuas hati dengan nikmat Tuhan kamu, dalam keadaan engkau dikurniakan keredaan oleh Tuhan kamu. Sertailah daripada kalangan hamba-hamba-Ku yang Aku redai. Masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Tuan-tuan sekalian, kita kena doa supaya kita dapat peluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya, tuan-tuan sekalian, bagi mata tiada nikmat yang paling besar dalam syurga boleh menatap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak melihara mata, kita bimbang, tuan-tuan sekalian, kalau Allah hukum kita tidak mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita pohon banyak-banyak masa duduk di atas dunia ini, kita laksanakan hak-hak yang sepatutnya untuk Allah dan memelihara anggota yang dikurniakan oleh Allah sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan dengan sedikit bacaan kita pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita akan sambung balik pada perbicaraan fasal yang kedua berkenaan dengan telinga. Saya difahamkan kitab ini turut dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri kita dengan bab yang ketiga. Mudah-mudahan jadi dua bahagian ni, saya satu bahagian, Ustaz Syukri satu bahagian, maka cepatlah khatam kitab kita ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kitab tersebut ada, boleh dapatkan di belakang sana untuk kita ambil manfaat.
daripada bacaan ini. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Di atas sebarang kelemahan saya mohon maaf daripada tuan-tuan sekalian. Kita mendoakan supaya Allah terus membimbing kita, meningkatkan diri kita daripada nafsu-nafsu yang buruk, sehingga kita dapat mengawal dan memastikan kita dipelihara sehingga mencapai seperti tahap nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, seperti mana biasa, saya setiap kali berkunjung ke sini tidak lain dan tidak bukan pastinya memohon jasa baik daripada tuan-tuan sekalian untuk kita panjangkan bantuan kepada pihak-pihak yang berkenaan, khususnya golongan fakir dan miskin, penuntut-penuntut ilmu yang berada di kawasan saya, yang kita akan panjangkan perkara tersebut melalui aktiviti-aktiviti yang sering kita buat, yang sering kita laksanakan saban hari. Jadi tuan-tuan sekalian, atas sumbangan tuan-tuan sekalian, saya doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keberkatan seperti yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka fima anfaqt, barakallahu laka fima amsakt, barakallahu fi malikal mustaqbal. Allah berkati apa yang telah kamu infak, Allah berkati apa yang kamu masih simpan, Allah berkati harta yang bakal kamu perolehi di hari mendatang, insya-Allah. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Marilah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dalam surah An-Nas. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.